kita, nak pelihara hati kita dari riak. Kita kena tolak akan sebab ataupun punca riak. Didatangkan sebab punca riak ada 3. Yang pertama, kasih akan dipuji. Yang kedua, takut daripada celaan. Yang ketiga, tomok loba akan selain daripada Allah. Contohnya tomok loba akan umpama harta. Jadi umpama harta ke, pangkat ke, kemegahan ke, kemuliaan ke, pujian ke, nak perkara yang seumpama tu. Tomok loba akan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tomok loba akan selain daripada Allah Subhanahu wa taala lah, di antara sebab punca utama timbulnya sifat riak di hati. Puncanya kerana tomok akan dunia. Tidak zuhud, tidak berpaling hati daripada dunia. Tidak zuhud, tidak berpaling hati daripada dunia. Hati tomok loba akan dunia. Maka buat kebaikan, buat ketaatan, maka bermatlamatkan untuk dapat perkara yang ia tomok, perkara yang ia loba, iaitu untuk dapat dunia lah. Yang mana dimulai dengan kita belajar ilmu agama, kemudian kita beribadah. Kita belajar ilmu agama, kemudian kita beribadah, buat kerja agama. Kalaulah hati kita tomok loba akan dunia, maka belajar kerana dunia, riak. Apabila beribadah, buat kerja agama pun sama juga, kerana untuk dapat manfaat dunia. Sebab tomok loba akan dunia. Ini punca utama timbulnya sifat riak. Tomok loba akan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dengan belajar lah. Dimulai dengan belajar. Penekanan kita ketika belajar ilmu agama adalah niat di hati kita, kerana Allah ataupun kerana manfaat dunia. Jadi manfaat dunia ni umum lah. Manfaat dunia ni selain daripada Allah. Sama ada harta, sama ada pangkat, sama ada kemegahan, sama ada kemuliaan. Itu semua tu dipanggil dunia. Jadi belajar agama untuk dapat manfaat dunia, itu dia panggil riak. Sebaliknya, belajar ilmu agama ikhlas, belajar ilmu agama semata-mata untuk redha Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu agama semata-mata untuk beramal. Belajar ilmu agama semata-mata untuk keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Itu tujuan kita belajar ilmu agama. Kemudian kita beribadah, mengerjakan amal agama. Di antara beribadah, mengerjakan amal agama, di antaranya menyampaikan ilmu agama. Itu tanggungjawab kepada mereka yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ilmu agama. Itu semua adalah amal ibadah, kerja agama. Jadi dimulai dengan belajar, letak niat kerana Allah. Lepas berilmu, kita beribadah, kita mengerjakan pekerjaan agama, letak niat molek kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana manfaat dunia. Bukan kerana manfaat dunia. Umum manfaat dunia, harta, pangkat, kedudukan, itu manfaat dunia. Jadi apabila hati itu tomok akan selain daripada Allah untuk dapat manfaat dunia, inilah punca timbulnya riak di hati. Belajar bukan kerana Allah, beramal, buat kerja agama pun bukan kerana Allah. Belajar kerana untuk dapat harta, untuk dapat pangkat, kedudukan.
Sampai masa waktu kerja agama pun bermatlamatkan harta, pangkat dan kedudukan. Terkadang dalam menyampaikan ilmu agama, buat kerja agama untuk jaga supaya harta, pangkat, kedudukan tidak terjejas, terkadang ilmunya diselewengkan, ilmunya disembunyikan. Ilmu diselewengkan, ilmu sebenar disembunyikan. Sebab apa? Sebab nak jaga matlamat belajar dahulu untuk dapat harta, dapat pangkat, dapat kedudukan. Sekarang harta sudah dapat, pangkat sudah dapat, kedudukan sudah dapat, nak jaga pula supaya tidak terjejah harta, pangkat dan kedudukan. Akhirnya walaupun terpaksa menyembunyikan ilmu agama Allah, tapi sanggup. Sebab apa? Sebab matlamat belajar pun bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar dengan matlamat yang seumpama tu untuk dapat manfaat dunia haram, dosa besar, fasik pada sisi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bertaubat segera, tukarkan niat tadi kepada semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dalam belajar, dalam beramal ibadah, sifat ikhlas, sifat riak sentiasa dititik beratkan, sentiasa ditekan-tekankan. Keikhlasan, jangan belajar buat amal ibadah tidak ikhlas. Tidak ikhlas tu riak, tidak ikhlas tu riak. Sentiasa ditekan akan keikhlasan, ditekan akan keikhlasan. Belajar beramal ibadah, buat kerja agama semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kerana yang lain. Kalau kita belajar kodok-kodok kita untuk fardu ain itu tak berat mana ujian, sebab kita hanya nak tuntut redha Allah, nak beramal. Semata kita bukan kata dengan belajar tu kita nak dapat duit, bukan kata dengan belajar tu nak dapat pangkat, kedudukan. Tak ada. Kita belajar di Masjid Surau untuk fardu ain ni nak dapat duit mana? Habis duit adalah pada ni. Belajar fardu ain untuk betul pegangan, untuk comel semayang bab, untuk comel hati, nak matlamatkan duit. Siapa nak bagi duit kita? Tapi hak ujian besarnya orang yang belajar betul benar, bukan hanya ilmu fardu ain tapi mendalami ilmu fardu kifayah, nanti akan menyampaikan ilmu agama, akan dapat kelulusan kedudukan yang tinggi. Di situ besar ujian dengan keduniaan. Cuma hak belajar kodok-kodok ni apa keduniaannya? Duit tak ada, pangkat tak ada, kemuliaan, sanjungan orang, orang-orang mulia, orang sanjungkan. Sebab apa? Kita ni orang belajar semua, itu sama lah tu. Nak dapat kemuliaan, sanjungan, pujian orang. Sebab yang pertama riak tu kan, sebab yang pertamanya kasih akan dipuji. Iyalah tu. Nak tomok akan harta, nak cari mana? Tadilah kita belajar kodok kita ni, lah habis belanja. Habis belanja. Maknanya dengan ilmu yang kita dapat setakat untuk amal kita sahaja. Tapi kalau belajar agama betul-betul secara khusus, mendalami ilmu-ilmu fardu kifayah, di situ luas peluang untuk dapat keduniaan, untuk dapat pangkat, kedudukan, kemegahan, luas. Itulah hak besarnya ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tu pondok sentiasa menekan, belajar kena ikhlas, jaga hati molek, jangan palingkan niat belajar kerana selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugu pondok memang duk tekan semua. Walaupun kita belajar pondok ni, kalau dulu-dulu dikatakan gelap masa depan lah, nak kerja apa, nak makan apa, sebab tak ada CJ, tak ada kelulusan, tak ada CJ, tak ada kelulusan. Setakat nak ni nak tahu je
surat akuang je lah. Belajar tahun berapa, masuk keluar tahun berapa. Kalau tunjuk, ni akuang belajar je, CJ tahu dah ngaji pondok, minta CJ buat apa. Cuma nak pengesahan daripada pihak pondok, belajar tahun bila, mula masuk, berhenti tahun bila. Bila ditunjuk surat akuang tu, ini surat akuang je, CJ mana? Sengaja awak tanya, walah tahu dah. Walah tahu dah. Nak ambil CJ mana? Nak CJ boleh lah, nak CJ. CJ ke apa? CJ mana? Apa apa? CJ penilaian rendah. Ada lah. Nak tu ada. Ada lagi tu. CJ penilaian rendah. Kau panggil apa? CJ penilaian rendah je lah ada. SRP tak ada, SPM tak ada. Tak ada. Ada CJ penilaian sekolah rendah. Ada tu. Jadi untuk dapat kebenaran mengajar, kena temu duga lah. Maka cuma boleh sediakan surat akuan belajar. Bila tengok, ni surat akuan belajar je. Dah iyalah. Nak minta apa? Nak minta CJ. Mana ada CJ apa tak? Sebenarnya yang bertanya tu saja je. Saja nak buat komang lah, nak buat rendah. Itu cerita maknanya belajar pondok ni dia kata yang gelap masa depan. Tu pun tekan sentiasa keikhlasan pada ni. Walaupun dia katakan gelap masa depan, nak dapat duit payah, nak dapat pangkat payah, kedudukan payah, tapi masih lagi tunggu tekan keikhlasan. Jangan palingkan niat belajar kepada selain daripada Allah. Pada ni. Sama tu lah kalau belajar yang mana ada CJ yang lebih luas peluang keduniaan, tu lagilah kena mujahadah, jaga hati. Kerana Allah belajar tu, untuk redha Allah belajar tu. Kalau kita mak ayah nak suruh anak kita belajar agama, sentiasa titik beratkan. Kamu belajar ni untuk redha Allah ni, untuk beramal ni. Dapat CJ, dapat kerja, alhamdulillah, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah tu. Bukan kata CJ kerja tu salah, bukan. Tapi niat tu kena betul. Sebab orang belajar niat kerana Allah, dengan orang belajar bukan kerana Allah, dapat CJ yang sama. Orang belajar kerana Allah, orang belajar kerana selain Allah, dapat kerja yang sama, gaji yang sama. Ke macam mana? Orang belajar kerana Allah dapat CJ, akhir tak dapat kerja sebab dia kerana Allah gitu. Tetap belajar kerana Allah, belajar kerana selain Allah sama je. Masing-masing akan dapat CJ, masing-masing akan dapat kerja, masing-masing akan dapat gaji tetap. Tapi kalau niat kerana Allah, selamat dunia dan akhirah. Dunia yang didapat, benar rezeki yang diberkati oleh Allah. Itu ya. Sebaliknya kalau niat bukan kerana Allah, yang bukan kerana Allah tu pun diwahamkan tak semestinya dapat. Tak semestinya dapat. Belajar agama untuk dapat CJ, untuk dapat kerja. Ramai mana orang gagal tak dapat CJ pun. Dapat CJ pun ramai mana orang tak dapat kerja, akhirnya kerja sendiri. Itu semua yang diwahamkan, disangka saja. Tapi kalau jaga niat molek kerana Allah, dapat CJ molek, alhamdulillah. Dapat kerja molek, alhamdulillah. Itu kata kalau niat tu bukan kerana Allah, rugi sangat-sangat. Sebab niat kerana Allah, selamat dunia, selamat akhirah. Dunia dapat sama je. Dunia dapat sama, tapi dunia yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun ngaji pondok, dikatakan gelap masa depan, terus sentiasa tekan. Berpaling hati daripada dunia. Jangan tomok pada dunia, zuhud daripada dunia. Kita hidup atas dunia, Allah Ta'ala akan kurniakan rezeki kepada kita, insya-Allah. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Mana kena jaga niat molek. Belajar tu permulaan. Belajar tu umpama tanam benih, permulaan. Lagilah nak kena jaga niat molek. Jangan loba tomok akan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang ketiga,
yang menimbulkan riak adalah tomok ataupun loba akan selain daripada Allah. Tomok loba akan makhluk. Tomok ni loba lah. Kita Melayu sebut tamak. Bunyi tomok ni bunyi pelik perkataan tau. Tengok tu dia je macam mana. To, mim, ain. Kena sebutkan ni. Tamak. Gitu. Bahasa Melayu kita betul lah. Tamak. Tapi bunyi tomok ni orang dengar. Apalah bunyi pelik. Itulah perkataan asal. Tomok tu bahasa Arab. Tamak tu bahasa Malaysia. Tak salah tu. Hak tamak bahasa Malaysia tu sudah tukar lah. Pada ni Arab bunyi tomok, Melayu bunyi tamak. Apa tak ada masalahnya. Bahasa lain-lain. Bahasa lain-lain. Tapi yang kita sebut ni hak bahasa kita lah, tomok. Didatangkan obat tomok yang terdahulunya, bahawa mengetahui ia akan bahawasanya barang yang tomok ia akan dia seperti harta benda, pekerjaan yang diwahamkan saja, tiada tentu mendapat ia akan dia, sekalipun riak ia dan luput redha Allah Ta'ala dengan sebab riaknya itu pekerjaan yang tetap yang diyakinkan terdahulu. Sekarang macam mana kita nak perobat sifat hati kita tomok loba akan selain daripada Allah? Nak perobatnya bahawa mengetahui seseorang akan bahawasanya barang yang tomok ia seseorang akan diakabar seperti harta benda tu, pekerjaan yang diwahamkan saja, tidak tentu mendapat ia akan dia sekalipun riak ia. Tadilah dia belajar nak dapat CJ, nak dapat kerjaan tetap, gaji sedar. Ramai mana hok tak dapat? Ramai mana hok belajar agama niat gitu sekat jalan? Ramai mana? Badan ni siapa CJ hok tak lulus, dapat CJ tak ada payah ke kerja pula dah sekarang. Maknanya barang yang ia tomok daripada umpama harta benda tu, benda yang waham dia sangka je, tiada tentu mendapat iakan dia. Tak semestinya boleh. Sekalipun riak ia seseorang dan luput redha Allah Ta'ala sebab riaknya itu pekerjaan yang tetap diyakinkan. Orang riak pasti tidak akan dapat redha Allah. Jadi dia belajar agama ke contohnya untuk dapat keduniaan. Untuk dapat keduniaan ni, ini pekerjaan yang diwahamkan, tak semestinya dapat. Yang tetap, pekerjaan yang tetap yang diyakinkan pada dia, pekerjaan tetap yang diyakinkan adalah luput redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Tapi dunia dia nak tu yang diwahamkan saja, yang disangka, yang dijangka saja, tidak semestinya dapat. Pada ni. Tapi yang pasti pekerjaan yang tetap diyakinkan adalah akan luput redha Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana riak tadi. Samalah kita nak dapat pujian orang, semestinya orang puji kita? Tak semestinya. Tapi yang pastinya kita akan hilang redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pekerjaan yang tetap, yang diyakinkan. Sebab apa? Sebab riak ni dosa besar, syirik kecil. Balasannya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pekerjaan yang tetap, yang diyakinkan. Kerana riak kerana nak dapat apa? Nak dapat selain Allah. Semestinya dapat. Sebaliknya, kalaulah tidak tomok kepada selain daripada Allah, semata-mata untuk dapat redha Allah, pasti akan dapat redha Allah, diyakini. Dan dunia pun dapat juga sebagaimana orang lain dapat. Dunia akan dapat sebagaimana orang lain dapat. Belajar agama ni orang ceramah ni, takkan orang duduk pondok rezeki Tuhan tak jamin. Tu orang duduk belajar ni, belajar ilmu untuk sami itulah. Ilmu untuk sami tu dia ada kan, pakai kain saja tu. Hak belajar untuk sami itulah. Belajar kau panggil tau. Hidup agak apa? Dia belajarlah ilmu dia.
Hak tu pun rezeki Tuhan beri. Dia belajar tu belajar ilmu syirik. Tapi adakah kelaparan mereka? Tak lapar. Rezeki mereka Tuhan tetap beri. Sekarang ni belajar agama, belajar ilmu agama yang dituntut oleh Allah, tak dapat rezeki. Gitulah. Tapi orang yang ikhlas pasti dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang riak pasti akan luput redha Allah Subhanahu wa taala. Luput redha Allah adalah perkara yang diyakinkan. Adapun untuk dapat dunia hanya perkara disangka-sangka. Terkadang dapat, terkadang tidak dapat. Dapat sekalipun dunia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Samalah kita buat amal ibadah, bukan nak puji orang. Orang puji juga. Kita buat amal ibadah bukan nak dapat kemuliaan. Dapat kemuliaan juga. Bukan tak dapat kemuliaan. Ada ni. Dan orang yang betul-betul kerana Allah ni pujian sampai ke mati. Pujian sampai ke mati. Sebaliknya kalau bukan kerana Allah, mula-mula orang pujilah. Lama-lama Allah nyatakan hak di dalam hati dia itu bukan kerana Allah, maka akan dicela. Tapi yang pastinya pekerjaan yang tetap yang diyakinkan adalah orang yang ikhlas akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dapat redha Allah, selamatlah dunia dan selamatlah pada hari akhirah. Kena kemah gitu. Kena kemah. Kita nak berobat hati yang tomok akan dunia ni, kita kena mengetahui bahawa apa yang kita nak selain Allah tu pekerjaan yang diwahamkan, yang disangka-sangka, yang kemungkinan dapat dan kemungkinan tak dapat, tapi yang pasti telah luput redha Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawasanya mereka yang tomok pada makhluk tiada sunyi ia daripada kehinaan di dunia dan di akhirat. Kehinaan di dunia. Dan barang siapa meninggalkan akan tomok pada makhluk, nescaya memberi akan dia, akan bersifat oleh Allah daripada sisinya, sisi Allah. Jadi kalau orang tomok pada makhluk tak akan lepas daripada kehinaan. Orang yang berpaling daripada makhluk, zuhud daripada makhluk, Allah Ta'ala akan beri daripada sisinya, sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zuhud. Sebab itulah Nabi memerintahkan bahawa izhad fid dunya yuhibbakallah wa zahad fima fi aidinnas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu pada dunia, nescaya mengasihi akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zuhudlah kamu pada barang yang pada tangan manusia, nescaya kasih akan kamu oleh manusia. Maknanya kita zuhud pada dunia, Allah Ta'ala akan kasih, Allah Ta'ala akan redha. Dan Allah Ta'ala akan beri hak dunia tadi ni daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berpaling pada barang yang ada pada tangan manusia. Jangan jelah hak orang kau, nescaya akan dikasihi, akan dikau oleh manusia. Kalau zuhud pada dunia, Allah Ta'ala kasih. Zuhud berpaling hati daripada barang yang ada pada tangan manusia, nescaya akan dikasihi oleh manusia. Sebab orang yang jelah, tomok jelah lebih kurang tau. Tomok, loba, jelah. Pada jelah. Tambahan pula kalau tomok, loba, jelah orang agama kau uduh sangat-sangat lah. Hina kadang-kadang. Duk turut orang jahil. Duk turut orang jahil. Dianya orang berilmu. Duk turut orang jahil. Orang jahil kata apa, je ikut. Orang jahil sebaca doa, baca doa je. Orang jahil buat apa-apa pun diam je. Hina. Pada ni tak ada kemuliaan pun. Sebab apa? Sebab dia berpaling daripada akhirah, ditomok akan dunia.
Walaupun nampak seperti dapat keduniaan, tapi tak sunyi daripada kehinaan. Hina. Ada ni. Yang orang-orang hak Tuhan beri ilmu agama. Tuhan beri ilmu agama ni tinggi ni. Tapi dapat ilmu agama, hak permulaan niat tu tak betul. Itulah hak Tuhan besar dia. Patutlah niat tu mula-mula sekali. Maknanya kita belajar, ibu bapa yang galakkan kita belajar agama sentiasa ulang-ulang. Sentiasa ulang-ulang. Sentiasa bicara berkaitan dengan ilmu ba'ati ni. Ni ilmu ba'ati. Sentiasa tekan ilmu berkaitan dengan ba'ati. Kena duk tekan sama belajar kerana apa? Redha Allah, tutup. Redha Allah. Alhamdulillah berjaya, dapat kelulusan, dapat CJ. Alhamdulillah. Dunia sekarang kan orang naklah CJ seumpama tu. Macam sebut tadi lah, hanya tunjuk surat akuan belajar. Ni bukan CJ surat akuan belajar. Kata saja je nak main. Saja nak main. Saja nak rendah. Padahal tahu dah. Tahu dah tak ada CJ. Saja nak main. Tengok surat tu pun dak duli-duli dak duli-duli. Surat akuan ke dak peduli, tapi dia menak sangat, ambillah se. Belajar 2-3 tempat pun ambillah satu buat syarat. Ambil satu buat syarat. Gitu je lah. Tapi memang faham lah. Sebab apa kata gitu? Ni bukan CJ. Berapa? Tak tahu sangat ke? Tapi gitulah. Faham tak ni? Jadi benda CJ ni benda dunia sekarang. Boleh. Alhamdulillah. Tapi matlamat kita redha Allah. Kita akan gunakan CJ kelulusan untuk redha Allah. Walaupun tak dapat redha manusia. Walaupun disekat oleh manusia. Tak kira. Janji redha Allah. Sebab dia belajar untuk dapat redha Allah, dapat CJ kelulusan untuk dapat redha Allah. Dia berjalan ikut jalan redha Allah. Sama ada orang suka ke tak suka ke, dikekal atas jalan redha Allah. Gitu ya. Ada ni. Sebaliknya kalaulah bermatlamatkan dunia, dia ikut dunia, ikut je. Itu kehinaan. Itu kehinaan. Orang belajar agama, dia gitulah, dia sebenarnya bukan kata CJ ke, kerja ke, duit ke. Hak lebih tinggi lagi ni adalah kemegahan, kemuliaan, kedudukan. Orang sanggup habis duit. Orang sanggup korbankan duit untuk dapat kemegahan, kemuliaan dan kedudukan. Tengok mana besar. Mana besar duit nak banding dengan kemegahan, kedudukan, kemuliaan. Ada ni. Orang sanggup korbankan duit. Korban. Di dia tak ada apa pun. Tak ada apa pun di dia. Sanggup habis duit. Tapi matlamatnya untuk dapat kemegahan, kemuliaan dan kedudukan. Di hati manusia. Tengok mana besar. Memanglah duit ini, matlamatkan duit itu dunia betul. Tapi mana besar godaan duit dengan godaan kemegahan, kedudukan, kemuliaan. Lebih besar lagi ini godaan kemegahan, kedudukan dan kemuliaan. Mana pun sentiasa ada ujian. Tapi kita kena sentiasa tekan ilmu berkaitan dengan hati, ilmu berkaitan dengan ilmu tasawuf. Nak supaya hati kita ni sentiasa ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita ni jauh. Perjalanan jauh. Ilmu bertambah banyak, amal bertambah banyak, kemegahan, kedudukan, kemuliaan bertambah tinggi, bertambah besarlah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam belajar tu jaga niat molek dah pun boleh paling niat bila-bila masa. Dalam beramal jaga niat molek dah pun boleh paling bila-bila masa.
Sebab itulah kita kena sentiasa memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hati kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang membalik-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, sabin qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hati aku atas agama Engkau dan ketaatan kepada Engkau. Nabi baca doa ni dalam sembahyang malam, kata Aisyah radhiyallahu anha, bunyi dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi dalam dada Nabi. Ya muqallibal qulub ni. Ada ni. Kau jaga niat molek dah ni. Tapi kalau belajar tu tak ada keikhlasan, lepas tu nak cerita kemudian, tu payahlah, kena taubat beradang dululah. Kena taubat molek dulu. Sebab dalam kitab Hidayatus Salikin didatangkan orang belajar kerana Allah, orang belajar kerana dunia kemudian bertaubat dengan Allah, orang belajar kerana dunia kekal dengan kerana dunia. Ini akhirnya akan lebih ditakuti, kata Nabi, daripada Dajjal. Lebih ditakuti pada Nabi yang bukan Dajjal. Pak Nabi lebih takut dari Dajjal, yakni ulama usul, orang berilmu yang jahat. Dia belajar bukan kerana Allah, kekal dia bukan kerana Allah, dapat kedudukan apa-apa bukan kerana Allah. Ni akhirnya dia selewengkan hukum-hukum agama Allah, akhirnya disembunyikan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa meninggalkan akan taat kepada maka nescaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala daripada sisinya. Daripada sisinya, maknanya daripada Allah Ta'ala lah. Cuma zahirnya, zahir itu datang daripada asbab lah. Zahir datang daripada asbab. Dapat harta apa semua daripada asbab lah, daripada makhluk lah zahir dia. Tapi itu semua datang daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila menghadirkan ia seseorang di dalam hatinya akan nikmat syurga. Sebab matlamat kita redha Allah, balasannya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila menghadirkan ia di dalam hatinya akan nikmat syurga yang kekal selama-lamanya, nikmat syurga yang sentiasa bertambah, bukan nikmat yang statik, tidak, yang sentiasa bertambah, yang kekal. Dan mengetahui ia seseorang akan bahawasanya nikmat syurga lupu ia nikmat syurga, hilang ia nikmat syurga dengan sebab riak. Kita nak nikmat syurga, tapi nikmat syurga ni akan lupu, akan hilang dengan sebab riak. Nescaya berpaling oleh hatinya daripada makhluk dan melimpah atas hati oleh cahaya ikhlas, dan membantu akan oleh Allah Ta'ala dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila menghadirkan ia dan hatinya akan nikmat syurga, ingat di hati sungguh-sungguh akan nikmat syurga yang kekal abadi, nikmat syurga ni. Dan mengetahui ia seseorang akan bahawasanya nikmat syurga lupu ia nikmat syurga, lupu ia nikmat syurga dengan sebab riak. Belajar wa amal ibadah untuk dapat dunia, lupulah untuk dapat redha Allah dan nikmat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab riak. Lupu nikmat syurga, luput redha Allah dan tidak akan dapat nikmat syurga. Dunia kemungkinan dapat, kemungkinan tidak. Kemungkinan dapat, kemungkinan tidak. Orang yang hati dia ingat akan nikmat syurga, sebab dia buat amal ibadah, belajar beramal untuk redha Allah, dunia tetap dapat. Dunia tetap dapat. Tak ke mana dunia ni? Tak ke mana dunia? Sebab kita hidup atas dunia kan. So, jadikan kita atas dunia tu.
Yang kita nak carinya hak akhirah. Hak dalam ayat ni. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah oleh kamu pada barang. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Gitu. Ingat ayat tu. Ayat ni banyak kau guna ayat ni. Wala tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Jangan buat amal ibadat saja. Oh, situ. Jangan lupa hak dunia. Nak lupa dunia macam mana kita hidup atas dunia? Hak lupanya akhirah, hak gaib. Tak pusing atas dunia ni. Ini banyak guna ayat ni. Guna ayat ni takut orang agama lupa dunia. Orang dunia tak peduli agama, tak apa. Orang dunia tak peduli agama, tak apa. Orang agama jangan lupa dunia. Oh, takut dia. Wala tangsa nasibaka minad dunya. Jangan lupa akan bahagian engkau daripada dunia. Ayat tu wabtaghi dengan mana watlub, tuntut oleh kamu pada barang yang mendatangkan akan kamu oleh Allah. Barang ni harta benda tuhawi kamu tu. Tuntut akan barang tu, harta benda tu akan akhirah. Harta benda tu untuk akhirah. Rezeki tu untuk akhirah. Dan jangan lupa bahagian kamu di dunia. So menyatakan bahagian-bahagian dunia daripada harta yang dihalalkan, kesenangan yang dihalalkan. Ada ni. Maknanya daripada harta yang dikurniakan oleh Allah, tuntut yang pertamanya untuk akhirah. Tapi untuk dunia, kesenangan yang dihalalkan, itu bolehlah. Madat ni. Tapi setengah mentafsirkan wala tangsa nasibaka minad dunya ni apa? Kain kapang tu, jangan lupa hak tu bahagian kamu. Ada kat tafsir seumpama tu. Ada ni. Jangan kamu lupa akan bahagian kamu daripada dunia. Wala tangsa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagian kamu dunia. Mana bahagian kamu? Kapan? Kain kapang tu. Itu bahagian kamu. Pada ni. Sebab kain kapang tu ambil daripada harta peninggalan. Kain kapang tu ambil daripada harta peninggalan. Tapi kain kapang biasa-biasa je. Kalau hak mahal-mahal, kena minta izin daripada hak penerima pusaka. Jangan lupa bahagian kamu tu di dunia. Apa bahagian kamu? Kain kapang tu untuk kamu. So duk bimbang kan? Dia pergi faham ayat tu. Jangan lupa dunia. Hak Tuhan perintahnya supaya daripada harta yang telah kurniakan, cari bekal akhirah. Cari bekal untuk akhirah. Hak abang dunia tu hak daripada harta dunia yang dihalalkan. Mana nak senang sikit, nak lega sikit, nak sedap sikit, nak mewah sikit, yang dihalalkan pada syarak. Itu bahagian kamu. Yang pertamanya untuk bekal akhirah. Itu yang pertama. Itu setengah tafsiran lah. Ada ni. Setengah tafsiran dah. Wala tangsa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa akan bahagian kamu dari dunia. Itu kain kapang tu bahagian kamu daripada dunia. Tapi orang agama hidup atas dunia. Mana kena hidup jalanan dunia lah. Kena kerja, kena makan minum atas dunia. Ada ni. Makna kalau matlamatnya redha Allah, nak dapat nikmat syurga Allah, bukan kata dunia tak dapat, dunia akan dapat. Dunia akan, Allah Ta'ala akan memberi daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan redha Allah, dengan barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengetahui akan bahawasanya lupu ia, bahawasanya nikmat syurga, lupu ia, hilang ia nikmat syurga dengan sebab riak, nescaya berpaling oleh hatinya daripada makhluk, yang menyebabkan tak dapat nikmat syurga. Bila hati riak, tak akan dapat nikmat syurga.
Hati riak nak dapat dunia. Dunia terkadang dapat, terkadang tak dapat. Tapi yang pastinya luput redha Allah, hilang luput juga nikmat syurga dengan riak. Kerana untuk dapat dunia yang belum pasti dapat. Pekerjaan yang diwahamkan, pekerjaan yang hanya disangka-sangkakan sahaja. Nescaya berpaling oleh hatinya daripada makhluk, daripada umpama harta, pangkat, kedudukan, dan melempah atasnya atas hati oleh cahaya ikhlas, nur ikhlas, cahaya ikhlas, dan membantu akan dia akan seseorang oleh Allah dengan taufiknya, taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri kekuatan untuk pelihara hati daripada riak. Allah beri kekuatan untuk sentiasa hati itu ikhlas. Hati kita terpelihara daripada riak, hati sentiasa ikhlas, itu semua adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hakikinya kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sentiasa kita pelihara hati kita daripada riak, itu semua datang daripada taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati sentiasa dilimpahi oleh cahaya ikhlas, itu pun datang daripada taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bicara bab hati. Bab hatilah hak paling sukar yang kita kena mujahadah. Bab zahir kita belajar molek-molek, semayang akan jadi comel. Bab zahir kita belajar Al-Quran molek-molek, kita baca Al-Quran jadi comel. Tak payah mana. Belajar bab semayang molek, comel lah semayang. Belajar baca Quran molek, comel lah baca Quran. Ada ni. Hak hati ni. Hak hati ni. Berpaling ni. Baik buruk. Ni hak nak kena mujahadah. Hak ilmu pegangan, faham pegang. Tak ada buat apa-apa pun. Ilmu pegangan, faham molek, tahqiq, kemah jelas, kita berpegang. Tak ada bacaan, tak ada amalan. Hak zahir ada amalan, semayang molek, baca Quran molek. Tapi apabila dengan ilmu, molek lah waktunya. Ni hak dengan ilmu dah ni, hak hati. Ada ni. Riak faham molek dah. Apa makna riak, apa hukum riak, apakah punca riak, macam mana untuk mengatasi punca riak. Mana kita tahu dah ilmu. Nak amal tu kena mujahadah, nak memelihara hati daripada sifat riak, nak sentiasa hati kita tu dilimpahi oleh cahaya keikhlasan. Nanti dia akan bicara bab keikhlasan. Itu hak nak kena mujahadah, nak sentiasa. Sebab hati ni akan tempat tuju syaitan. Tempat goda syaitan yang paling besar adalah di hati. Sebab hati ni umpama raja. Bila hati ni rosaklah anggota-anggota yang di luar. Jadi tempat hak syaitan goda hati, tempat tilik Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati. Hak kita kena sentiasa mujahadah dan kita mohon taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahui olehmu akan bahawasanya setengah daripada obat yang mendegah daripada datang riak. Hak terdahulu bicara dah sebab riak macam mana nak mengatasi. Kasih akan dipuji, takut akan dicela, tamak akan selain Allah. Ini di antara setengah daripada obat yang menegah daripada datang riak itu, bahawa engkau sembunyikan ibadah engkau. Sembunyikan ibadah, jangan tunjuk-tunjuk ibadah. Melainkan ada ibadah-ibadah yang kena tunjuk lah. Ada ibadah yang kena tunjuk. Main jemaah nak sembunyi mana? Mana? Main jemaah nak sembunyi mana? Kita orang lelaki, orang perempuan tak ada, kita pun sembunyi sebelah tabir. Orang perempuan tak ada ni, orang perempuan ada kan takak lah pulaknya. Kan dia kan surah-surah kan, orang perempuan tak ada kan, tabir ada, orang perempuan tak ada. Kita pun berjemaah, kita duduk dalam tabir. Sebab apa tu? Sembunyi. Nak sembunyi orang, kita nak solat berjemaah. Hak tu kena nyata. Ada ketika kita ibadah kita zahir, ada hak ibadah yang memang disunatkan kita bukan buat di hadapan orang ramai. Semayang sunat, kebanyakannya sunat buat bukan di masjid.
Yang sunat buat di masjid ni, hak semai sunat yang berjemaah buat di masjid yang sunat buat masjid ni semai sunat duha. Yang sunat buat masjid semai sunat kudum kembali daripada musafir. Hak tu hak sunat buat di masjid. Adapun semai sunat rawatib apa semua memang sunat buat di rumah. Nak jaga hati daripada riak. Tapi kita lemah. Kalau dak buat di masjid, balik buat di rumah, pakai dak buat. Tengok jalan kentut dah, malah dak ambil semayang. Dak kentut pun dak jadi buat juga. Ada orang jadi semangat sikit. Jadi ada tambahan di situ kerana orang tengok. Jadi ikhlas kita ada campuran riak. Ni kita orang awam. Nak jaga hati, nak ikhlas solid pun sukar. Ada sedikit campuran, ada orang. Kerana ada orang boleh buat. Tak ada orang di rumah jadi malas nak buat. Tapi depan orang pun bukan kerana orang, kerana Allah Ta'ala, tapi jadi buat. Kalau dia ikhlas solid 100%, depan orang, belakang orang sama sahaja. Masa di masjid, masa di rumah sama sahaja. Macam mana bukti dia? Masa hak PKP dahulu sama ke tak? Masa duduk rumah 5 waktu sama ke tak? Mayang berjemaah awal waktu, wirid penuh, qabliyah ba'diyah lengkap, sebagaimana duduk di masjid. Ketika hak PKP duduk rumah tu uji tu, tu baru boleh tahu setara mana keikhlasan kita solid ke tak solid. Tapi walaupun kita buat di hadapan orang, ada sedikit campuran kerana orang, tapi yang lebihnya adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.